Baik, kita lihat pula kita Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Kita masuk kepada talak beradik. Baik, kita masuk kepada masalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sampai pada masalah yang ke-9. Quru'. Salasata quru'. Quru' di dalam iddah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagi mazhab Syafi'i dan bagi mazhab Maliki dan yang muwafaqah dengan kedua-duanya, bahawasanya quru' di dalam iddah ialah suci perempuan daripada haid. Apa makna quru'? Bila seseorang suami menceraikan isterinya, maka isteri tadi hendaklah menunggu 3 quru' untuk dirujuk. Kalau dah habis 3 quru' tadi, tak boleh rujuk dah, melainkan dengan akad nikah yang baru. Jadi quru' ini apa maksud? Ada orang faham quru' itu 3 bulan. 3 bulan dia kata quru'. Quru' sebenarnya ialah berapa kali dia suci. Setiap kali dia suci, dia datang haid, kemudian dia mandi, dia datang haid, dia kering haid, dia mandi daripada haid, 1 quru'. Bulan depan lagi sekali datang haid, kering haid, dia mandi, 2 quru'. Bulan lagi sekali dia datang haid, dia mandi, maka dia dipanggil sebagai 3 quru'. Jadi maknanya dia bukan 3 kali 3 bulan, 3 kali suci. Okey ustaz, masalah dia ustaz, janda saya, dia datang haid sebulan 2 kali. Maknanya sebulan setengah dah habis iddah tu ustaz. Orang lain 3 bulan. Saya punya janda ustaz sebulan setengah. Sebab dia datang sebulan 2 kali. Macam mana cerita ustaz? Nak buat macam mana? Nasib kamu. Tak adalah, saya ingatkan lambat lagi dia nak proses. Rupa-rupanya ustaz. Sekarang macam mana? Sudah habis lah edarnya ustaz. Kena akad nikah baru ni. Akadlah nikah baru. Banyak orang dia kata ustaz, suami dia kata, jangan jumpa dengan adik angkat kamu. Jumpa, talak 1 akan jatuh. Ustaz, dia tak bagi saya jumpa dengan adik angkat saya. Adik angkat saya datang rumah, dia tak bagi jumpa. Kalau jumpa talak, macam mana ustaz? Ada suami kata, jangan pergi Kuala Lumpur. Kalau kamu pergi juga Kuala Lumpur, talak 1. Ustaz, bank saya hantar kursus di Kuala Lumpur. Suami tak bagi pergi, macam mana ustaz? Saya jawab, pergilah Kuala Lumpur. Bila pergi ustaz, jatuhlah talak ustaz. Jatuh pun tak apa, rujuklah. Itulah cara nak buang taklid. Itulah cara nak buat ustaz. Suami saya tak izinkan saya pergi rumah mak saya. Kalau pergi dia ceraikan talak 1. Mak saya sakit, adik-beradik semua dah berkumpul. Suami tak izinkan, macam mana ustaz? Pergi je lah. Jatuh talak, rujuk balik. Bukan maknanya bila jatuh talak tak boleh rujuk, melainkan kalau dah habis talak. Baik, kita balik kepada quru' tadi. Kerana bahawasanya Nabi SAW telah bersabda,
hendaklah talakkan dia dalam dia suci jika dikehendakinya. Maka itulah iddah yang disuruh Allah Ta'ala talakkan isteri-isteri. Kita dah baca dah dulu. Apakah waktu yang paling sesuai suami nak menceraikan isteri? Tuan-tuan dah tidak berbahagia, dah nak ambil keputusan untuk bercerai. Bilakah masanya sesuai untuk bercerai? Bila isteri tuan-tuan kering daripada haid, bersih daripada haid, dan dia mandi haid, dan tuan-tuan jangan lagi bersetubuh dengan dia. Waktu itulah saat yang paling afdal, yang paling sesuai untuk menceraikan dia jika dah tak boleh hidup bersama. Yakni tuan-tuan dah tak campur dengan dia, dah tak bersetubuh dengan dia, confirm tidak ada benih tuan-tuan dalam rahim dia. Maknanya dia senang nak kira tarikh dia bersih dan tarikh dia kuruk, senang kira. Sampai macam tu tuan-tuan Islam ajar kita. Sampai nak ceraikan isteri pun disuruhnya beradab. Disuruhnya kita ni bersopan. Disuruhnya sabar. Nak cerai tu pun kena tengok. Bayangkan betapa murninya akhlak Islam. Betapa manisnya Islam pun. Dia bukan boleh cerai asal bergaduh cerai, asal cerai bergaduh. Nak cerai tu pun tanya dulu. Bila kamu bersih? Kenapa? Dah kamu minta saya nak cerai, abang tunggu kamu bersih je lah. Sampai tahap macam itu. Saya hari ni orang hanya tunggu saat bersih bila nak akad nikah saja. Tarikh nikahnya kita tetapkan 20 Januari. Tak boleh aja. 20 waktu uzur. Kalau boleh 28 lah. Dah tak uzur. Yang tu dia fikir. Cubalah dia kira benda-benda agama. Sebelum nak buat apa-apa benda ni, dia kira soal agama ni. Supaya jadi baik benda yang kita nak buat. Walaupun cerai itu dibenci, lepaskan dalam keadaan yang baik, Allah redha balik. Baik. Dan maklum bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyuruh ia dengan memberi talak bagi orang yang di dalam haid. Bahkan diharamkan mentalakkan isteri ketika isteri haid. Hukum suami yang menceraikan isteri di dalam haid, hukumnya adalah berdosa. Hukum suami yang menceraikan isteri di dalam pantang bersalin, hukumnya berdosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Jangan nak main bercerai, bergaduh, bercerai. Akhirnya dapat dosa orang. Maka jika dikata orang domir kepada hadis fatilka dan kembali itu kepada haid, jawab kami ialah talak. Kerana bahawasanya talak di dalam haid itu tidak akan disuruh akan dia, bahkan diharamkan. Dan bahawasanya domir itu kembali kepada halnya yang tersebut, iaitu suci ataupun kepada iddah. Maka tuan-tuan, dalam hadis ini disuruhkan bagi suami-suami yang telah menceraikan isteri di dalam haid, hendaklah merujuk balik kepada isterinya itu. Saya ulang balik. Kalau seorang suami menceraikan isteri ketika isterinya haid, hukumnya haram. Maka bagaimana nak tebus supaya tak jadi haram? Caranya ialah rujuk balik dengan isteri itu. Dan bila dah rujuk balik, tunggu dia bersih, barulah ceraikan balik. Okey Ustaz, saya ceraikan isteri saya Ustaz. Saya ceraikan isteri saya. Waktu tu dia haid. Abang tahu tak dia haid? Saya tahu dia haid. Tapi masa tu saya pun Anung duk kerja. Dia pula duk kerja saya. Jadi saya tension. Saya lepaskan dia talak satu. Jadi isteri saya kata, abang sampai hati abang ceraikan saya.
saya sedang haid ni abang. Berdosa kat saya Ustaz, berdosa. Talak jatuh dah Ustaz, jatuh. Habis itu siapa saya nak buat? Sunat abang rujuk dengan dia balik. Sunat. Supaya abang tak jadi berdosa. Bila dia dah bersih, abang jangan campur dengan dia lagi. Kalau abang nak ceraikan dia, cerailah pada waktu dia bersih. Oh, maknanya dah jadi 2 kali dah Ustaz, talak dia. Dia tidak dipanggil 2 kali talak. Dia dipanggil sebagai i'adah, mengulangi talak. Tetap satu talak dia. Dia tak jadi 2. Ni tuan-tuan kena ingat. Lagi tuan-tuan kata 2 kali, Ustaz tak? Tak jadi 2 kali, tetap sekali. Yang kali kedua kali dipanggil mengulangi talak. Macam yang tuan-tuan buat di mahkamah. Cerai di rumah. Fail di mahkamah. Hakim akan perintahkan tuan-tuan sebut balik perkataan talak. Maka tuan-tuan jangan kata dah jadi 2 kali talak. Tidak, tetap sekali talak. Jika tidak berlaku rujuk di rumah tuan-tuan. Jika perceraian itu bukan dilapaskan ketika haid. Baik. Dan telah ijma' segala ulama, daripada ulama usul dan lughah dan fiqh, bahawasanya quru itu bermakna bersih pada haid dan suci daripada haid. Okey, Ustaz. Sekarang ni macam ni. Sekarang ni saya ni Ustaz. Ya. Ada satu perempuan, dia ni janda, bergaduh dengan bekas suami dia, minta kaunseling daripada saya. Oh, guru kaunseling lah ni. Bukan, saya Ustaz biasa je, kata dia. Jadi sekarang ni Ustaz, bila dah selalu berjumpa dalam sesi kaunseling, udah minat pula pada dia Ustaz. Habis itu, ini yang nak cerita pada Ustaz ni. Cerita. Jadi Ustaz, saya cadang, saya nak ambil dengan dia jadi isteri saya. Boleh ke Ustaz? Sekarang tak boleh. Sebab dia masih lagi secara tak resminya menjadi hak suaminya. Sebab belum lagi habis iddah. Secara tak resminya, suami dia anytime boleh rujuk. Itu yang saya dah pakat dengan dia. Handphone matikan, jangan jumpa suami, takut suami rujuk kan. Ya. Jadi Ustaz, jadi nak tunggu harinya, nak rujuk, nak kahwin dengan dia Ustaz, 3 kali haid kan? Apa maksud kamu yang kata 3 kali haid? Bulan pertama haid, kemudian dia bersih. Bulan depan datang lagi haid, dia bersih. Bulan yang ketiga dia datang lagi haid. Adakah haid hari yang pertama, bulan yang ketiga tu dia dah habis iddah? Ulang balik Ustaz. Cerita. Jadi Ustaz, haid yang pertama, bulan yang pertama dia udah kering, dah satu quru. Bulan yang kedua dia datang haid dah kering, 2 quru. Bulan yang ketiga, hari pertama dia datang haid tu, boleh tak saya kahwin? Sebab haid dah sampai 3 kali Ustaz. Jawapan dia, belum boleh kahwin. Dah datang haid Ustaz, 3 kali haid. Bukan 3 kali haid, 3 kali suci daripada haid. Oh, maknanya Ustaz, hari pertama tu tak boleh Ustaz? Tak boleh, hari dia suci. Lama lagi Ustaz, sabarlah. Kalau jodoh tidak ke mana. Tu yang Piramli nyanyi. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda. Kan, lagi hujan pula. Baik, itu namanya quru. Dia bersih, dia mandi
selesai haid, selesai kuruknya, dia boleh kahwin dengan orang yang mana dia suka. Dan suami dia kalau nak rujuk balik, hendaklah dengan akad nikah dan mas kahwin yang bahagia. Itu makna kuruk, tuan-tuan. Baik, masalah yang ke-10. Okey Ustaz. Sekarang ni masalah saya Ustaz. Masalah saya ialah saya ceraikan isteri saya. Dia ni tiap-tiap hari dia bersih Ustaz. Dia tak ada haid. Lah, pergi ke mana haid dia? Tak pergi mana Ustaz. Dia umur 58 dah. Tak ada haid dah. Tiap-tiap hari bersih dah Ustaz. Jadi saya dah cerai. Berapa pula hak dia Ustaz? Adakah dia perlu makan pil hormon untuk mendatangkan haid yang baru supaya senang kira kuruk? Tak payah. 3 bulan lah. 3 bulan. Yang ada haid 3 kali suci. Yang tak ada haid dah putih 3 bulan. Okey Ustaz. Sekarang Ustaz, isteri saya ni memang tak datang haid. Sebab dia mengandung. Saya ceraikan dia. Waktu tu dia mengandung 2 minggu. Saya tak tahu yang dia mengandung. Dan dia pun tak tahu yang dia mengandung. Jadi kami bercerai. Bila kami bercerai, dia rasa loya-loya, dia rasa pening-pening, dia rasa nak muntah. Dia pergi periksa doktor. Doktor lah periksa dia. Bukan dia periksa doktor. Doktor tak mengandung. Jadi doktor kata, akak ucap tahniah kepada akak kerana akak telah mengandung 2 minggu. Padahal kami dah bercerai. Macam mana Ustaz? Memang haidnya tidak ada Ustaz. Baik, inilah tajuknya. Mentalakkan isteri yang mengandung. Apa hukumnya? Berdosa. Suami mentalakkan isteri waktu isteri 6 bulan mengandung. 6 bulan mengandung. Suami tanpa belah ihsan walaupun duduk di Selangor Darul Ihsan. Hilang sifat ihsan itu. Kita nampaknya tak boleh hidup bahagia lagi Fi'ah. Kita bercerai lah Fi'ah. Abang ceraikan kamu, talak satu. Rasa nak buka perut isteri. Apa hukum ni? Berdosa ke suami ni? Kata Imam Nawawi, dalam hadis ini menunjukkan harus mentalakkan isteri yang mengandung, yang nyata mengandungnya. Inilah mazhab Syafi'i. Hukumnya tidak berdosa. Seorang suami menceraikan isteri yang mengandung, hukumnya tak dosa. Ustaz, suami saya ceraikan saya mengandung Ustaz. Apa hukum Ustaz? Tak ada apa. Ustaz cakap tak ada apa Ustaz. Ya, tak ada apa-apa. Sebab apa tak ada apa-apa? Sebab dia boleh rujuk dengan akad selagi mana akad belum bersalin. Panjang tempohnya itu. Akak belum bersalin, akak belum beranak, dia boleh rujuk akak anytime. Dia boleh rujuk. Yang kedua, anak yang akak kandung, anak dia mesti diberikan pada dia. Bila akak melahirkan anak akak, suami akak tadi wajib menanggung perbelanjaan pengeluaran anak itu. Tuan-tuan jangan bersalin di hospital biasa. Pilih hospital yang mahal-mahal. Suami kena bayar. Lampin, susu, segala perbelanjaan baby, suami kena tanggung. Berdosa di mana? Ustaz senanglah jawab. Macamlah ustaz tu suami saya. Suami saya ni ustaz, bukan ustaz, dia ustaz tahu. Bila kita cakap, dia start motor, dia belah. Bila kita marah, dia start motor, dia belah. Bila bapak saya tegur, dia start motor, dia belah. Dia saja start dia ustaz.
Itulah nak buat macam mana. Dah jodoh. Masa akak kahwin dengan dia tu macam mana? Akak tak motor dengan dia lah, lari dalam rumah. Patutlah pun. Padat muka akak juga. Sebab tu pilihlah elok-elok. Carilah suami yang baik-baik. Dah kahwin Ustaz, nak pilih macam mana lagi? Kalau kita dah selepas, kita ada anak dara, pastikan anak dara kita tidak membuat kesilapan macam kita. Kahwinlah kita mengikut pesan Nabi, cari yang ada agama. Abang-abang, carilah menantu yang ada agama. Akak-akak, carilah menantu yang ada agama. Abang-abang yang belum kahwin, carilah isteri yang faham agama. Akak-akak yang belum kahwin, carilah suami yang mengamalkan agama. InsyaAllah. Jangan cari yang tengok semata-mata, yang berduit saja-saja atau beruang. Carilah yang beragama. Kita tidak mau yang beruang tetapi tidak beragama. Baik. Dan kata setengah ulama, menceraikan isteri ketika mengandung adalah haram. Pendapat itu dipegang oleh Ibnu Al-Munzir. Mereka mengatakan haram. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan mengatakan makruh. Tetapi bagi jumhur ulama mengatakan bahawa menceraikan isteri ketika isteri mengandung hukumnya adalah harus, tidak berdosa. Malah bagi mazhab Syafi'i, menceraikan isteri yang mengandung dengan 3 talak sekalipun adalah harus dan tidak berdosa. Tetapi yang terbaiknya hendaklah diceraikan 8 talak. Itu bagi mazhab kita. Bagi mazhab Al-Munzir, menceraikan talak dalam mengandung haram. Bagi pahaman ulama Al-Hasan, makruh. Bagi majoriti ulama mengatakan harus. Boleh. Okey Ustaz, isteri saya mengandung, saya nak talakkan dia. Boleh tak saya bagi talak 3 sekaligus Ustaz? Boleh. Tetapi yang terbaiknya satu. Jangan lepaskan 3 perhabis, nanti menyesal tak sudah. Tetapi kalau dah terlepas 3, tetap dikategorikan 3. Itu bagi mazhab Syafi'i. Baik. Dan kata setengah ulama, jika dicerainya isteri dengan 3 talak, padahal isterinya sedang suci daripada haid, maka hukumnya adalah sunnah. Menunjukkan bahawa orang yang mencerai dengan talak 3 itu jatuh 3. Ada satu orang Kedah, dia mengadu, dia kata, Ustaz, saya ceraikan isteri saya talak 3. Jatuh berapa Ustaz? Abang kata macam mana? Saya kata dekat dia, aku cerai hang talak 3. Jatuh berapa Ustaz? Saya kata 3 lah, dah sebut 3. Tapi saya bukan niat 3 kan, saya niat 1. Abang sebut berapa? 3 lah. Jatuhlah 3. Tapi Ustaz, masa saya nak ceraikan dia talak 3 tu, saya lambat nak sebut Ustaz. Aku ceraikan hang talak 3. Jadi lambat ada renggang Ustaz. Ingat ni akad nikah. Akad nikah ya lah. Aku terima nikahnya Rabi'ah. Rabi'ah apa pula dah. Betul lah kena ulang balik. Talak tidak tuan-tuan. Aku cerai hang talak. Ten. 3. Dia kata, Ustaz, saya tak puas hati lah jawapan Ustaz. Tak puas hati sudah. Hampir cari Ustaz yang bagi puas hati. Mula-mula dia tanya, saya ceraikan talak 3. Jatuh berapa? Saya kata jatuh 3 lah. Lepas tu dia kata, memang saya kata 3, tapi Ustaz, niat saya 1. Hang kata 3. 3 lah. Tapi antara saya sebut talak 3 tu lambat Ustaz. Talak 3. Jadi macam tak. Hukum dia jatuh juga. Sebiji cerita Firamli. Wahai ahli nujum,
Adapun beta semalam bermimpi. Satu tek lembu jatuh terlepas atas muka beta. Oh, mengikut amalan Patih. Tuanku mak ditimpa dengan malaria tapioka. Oh, bukan. Sipi. Ini adik-adik tapi orang beli. Ini pun salah. Ini dah kata. Dah jatuh salah. Pergi ke mahkamah. Selesaikan di mahkamah. Yang kamu gatai nak sebut 3 tu berarti apa? Dah salah 3. Baik. Kata setengah mereka. Tiada ada ia 3 bagi sunnah. Melainkan hendaklah ditalakkan satu persatu. Pendapat itu dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri. Pada mentalakkan isteri yang mengandung, boleh dia talak pada bila-bila masa. Dia tidak ada waktu haram, tidak ada waktu makruh, apa tak ada. Orang yang mengandung boleh ditalak bila-bila masa. Sebab apa boleh ditalak bila-bila masa? Sebab kita dah tahu dalam perut isteri kita ada anak. Confirm dia ada anak. Bila habis iddahnya akan habis apabila isteri tadi gugur kandungannya atau melahirkan baby, melahirkan anak, maka habislah iddah. Jadi kalau 9 bulan isteri tadi mengandung, dia diceraikan 2 minggu, 9 bulan itulah tempoh iddah. Haram dia kahwin lain. Kadang-kadang ada orang perempuan yang menyembunyikan kandungan. Dia sembunyikan. Dia tak pergi buat pemeriksaan doktor. Bila suami dia ceraikan dia, 3 bulan dia beritahu dekat mak dia, pak dia, mak pak saya dah hebat, dah suci dah. Padahal dia mengandung. Dia terima dengan orang lain. Dia terima pinangan orang lain, minggu depan kahwin. Orang tadi berkahwin dengan isteri orang, hukumnya tak sah. Pasal perempuan tadi janda orang, masih dalam iddah dan dia kahwin, hukumnya tak sah. Yang ni yang timbul kekeliruan. Satu anak dara belum pernah kahwin. Nama dia Siti Boksia. Jadi Siti Boksia malam-malam naik motor. Lepas naik motor pergi lepak. Lepak sana, lepak sini, cuek sana, cuek sini, mengandung. Dia bukan isteri orang. Dia bukan janda orang. Dia tak pernah kahwin. Bila dia buat projek, dia mengandung. Bapa dia marah. Siapa yang mengandungkan kamu? Cakap Siti Boksia. Mak dia kata cakap lah si. Mak tak marah. Benda dah jadi si. Kalau tahu orang laki-laki tu kita boleh cari jalan si. Tak tahulah mak ramai. Pok ni tu dia bagi penyepak tu. Kalau abang tepuk anak kita sama abang yang budak tu dah mengandung abang. Dan ni abang carilah siapa-siapa jadi pak tangguh, pak turut. Cover kita punya kemaluan ni abang. Jumpa Mak Topoi. Duk naik bersikal keliling kampung. Selipar dekat lengan dua belah naik bersikal. Mak Topoi kasut tak pakai di kaki, kasut pakai di tangan. Relax. Topi sengit belah. Tahan. Oi Mak Topoi. Apa Mak? Nak nikah lah. Nak. Dengan siapa? Dengan anak pakcik lah. Dengan anak aku. Boleh? Nak nikah. Jom kita pakai baju. Pergi kursus kahwin. Mak Topoi turun basikal. Pergi sukat baju Melayu. Minggu depan kahwin. Padahal isteri dia sudah mengandung. Mak Topoi jadi pak tangguh. Benda free. Penuri free. Dia peduli apa? Dia pun kahwin. Soalan dia, sah ke tak sah Mak Topoi kahwin dengan Mak Siti Boksia? Sah tak perkahwinan dia ni?
Geleng tu ada dua. Satu tak sah, satu tak tahu. Tolong cerita ni yang mana? Sah lah bagi. Sebab siapa sah? Sebab dia perempuan. Sebab saya perempuan tadi belum kahwin. Sah lah. Sebab dia bukan janda. Dia bukan isteri orang. Dia bohsia. Lepas kahwin 10 bulan, 9 bulan dia kahwin. 8 bulan dia kahwin. Beranak. Kena akad nikah lain tak? Geleng tu ada dua. Satu tak tahu. Satu tak payah. Tak tahu tak? Saya boleh jawab soalan pertama. Soalan kedua saya sedih. Kena ada akad nikah baru? Tak payahlah akad nikah baru. Sebab perkahwinan tadi adalah sah. Sebab ada orang Melayu faham. Kena akad lain. Habis tu yang dulu tu apa? Itu tak sah. Kenapa tak sah? Habis tu kalau tak sah, mereka duduk tidur siang malam selama 9 bulan. Tu apa hukum? Itu nak cover je Ustaz. Kita beka. Itu nak beka. Belum tak nak beka. Kalau tak sah, sampai kena akad nikah baru. Yang selama ni yang duduk tidur sebilik, duduk buat projek tu apa? Hukumnya sah. Sebab Siti Bohsia bukan janda. Siti Bohsia bukan isteri orang. Yang tak sahnya ialah perempuan ini isteri orang. Diceraikan dalam mengandung. Dia rahsiakan kandungannya. Dia kahwin dengan orang lain. Tak sah perkahwinan itu. Sebab dia masih lagi isteri suaminya yang pertama yang diceraikannya. Itu maksudnya. Dia, sebab ada orang Melayu faham, dia kata kena akad lain. Okey Ustaz. Balik pada mak topui tadi Ustaz. Ya. Jadi mak topui tadi, Ustaz kata, dia pakai selipar di lengan. Pakai kasut Jepun di lengan. Naik basikal tak pakai kasut. Saya rasa mak topui ini 3 suku lah Ustaz. Soalan saya sah lah Ustaz. Sah. Dia bukan gila. Dia bukan gila. Dia cuma bodoh-bodoh alam. Alam tu ada. Dengan sebab alam tu ada, sok. Tidak tak kahwinlah mak andil dengan pak pandai. Sebab ada pandai yang pandai itu. Yang tak apa nak sok ni kalau orang gila. Yang tu betul. Yang ni dia ada akal. Cuma skru longgar. Dah siap dah skru. Ada belek lagi satu. Tang mana skru ni tak tahu. Tak reti nak pasang lah. Maknanya dia sihat. Tapi dia longgar sikit. Tak. Ramai tuan-tuan jenis ni. Tak salah masjid ni pun ada. Awalnya putih. Longgar skru. Tak baca habis. Tak. Okey. Jadi soalan saya setakat itu saja lah Ustaz. Soalan saya yang kedua. Tadi Ustaz kata Siti Bohsia tu mengandung. Okey. Dia kahwin dengan mak topoi. Okey. Jadi sekarang bila beranak, anak tu anak siapa Ustaz? Tadi Ustaz kata Siti Bohsia tu dia buat projek dengan mak rempit dan dia mengandung. Nak tutup malu, dia kahwin dengan mak topoi. 2 minggu mengandung, dia kahwin dengan mak topoi. Bila 9 bulan dia beranak, anak tu anak siapa? Adakah anak mak topoi ataupun anak mak rempit? Kan dia kata tadi ramai. Baik, anak tadi boleh dibinkan atau dibentikan kepada mak topoi. Sebab tarikh mak topoi menikah dengan tarikh beranak lebih daripada 6 bulan. Boleh faham? Dia menikah 1 hari bulan 1 New Year.
Dia beranak bulan 9 baru beranak. Maknanya dia kahwin lebih daripada 6 bulan dan dapat anak, maka anak tadi boleh dibinkan kepada mak topoi. Sebab lebih daripada 6 bulan. Jika dia kahwin dengan Siti Bohtia, 4 bulan kahwin Siti Bohtia bersalin, anak tadi tak boleh bin kepada mak topoi. Habis itu nak bin pada siapa Ustaz? Abdullah, Abdul Rahman, bubuh Abdullah. Sudah. Boleh tak kalau saya bin kepada mak dia Ustaz? Misalnya anak dia tu 4 bulan lepas kahwin dapat anak, jadi anak dia nama John binti Siti Bohtia. Boleh Ustaz? Kalau jabatan pendaftaran dulu bubuh pi lah. Bukti lah. Tak ada masalah apa. Isa ibnu Maryam, tak ada masalah apa. Cuma Nabi Isa bukan anak luar nikah, bukan. Tapi boleh bubuh kalau nak bubuh. Tapi jarang orang bubuh. Jadi pelik masuk Malaysia, buk Afrika nanti kan. Dia seorang dia bubuh bin nama mak, buhlah bin nama Abdullah. Kalau saya bubuh bin mak topoi, saya Siti Bohtia Ustaz, saya kahwin mak topoi, saya mengandung 6 bulan Ustaz. 3 bulan lepas saya kahwin, saya beranak, saya buh juga bin mak topoi. Ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa, saya cuma nak kata haram. Kalau haram bukan Ustaz yang tanggung dosa, saya peduli apa saya, hukum. Hukumnya adalah haram. Haram. Maknanya berdosa lah Ustaz. Ya. Okey, sekarang anak tu dah berusia 10 tahun. Saya kahwin dengan mak topoi Ustaz, 3 bulan saya dapat anak. Saya bubuh juga nama mak topoi. Jadi apa saya nak buat sekarang? Tukar nama lain. Bubuh nama Abdullah ke apa ke? Jangan dibinkan kepada mak topoi. Itu bukan bapa dia. Okey Ustaz. Tadi Ustaz kata, kalau 9 bulan atau lebih 6 bulan dia kahwin dapat anak, boleh bin mak topoi. Saya nak tanya Ustaz, batal dah air semayang mak topoi dengan budak itu? Hukum dia tak batal. Sebab itu adalah anak mak topoi. Masalah dia Ustaz, bukan mak topoi projek dengan saya. Mak rempit. Betul lah mak rempit projek dengan hang. Tetapi disebabkan hang kahwin dengan mak topoi lebih daripada 6 bulan dapat anak, itu dikategorikan anak mak topoi. Tak batal air semayang. Itu anak dia. Walaupun kongsi benih dengan mak rempit. Tetapi kalau kamu kahwin dengan mak topoi, masa tu kamu mengandung 4 bulan, kamu mengandung 6 bulan, kamu kahwin dengan mak topoi, dapat anak, anak tadi tak boleh bin mak topoi. Sebab itu bukan anak mak topoi, sebab dah tak boleh berkongsi benih dengan orang lain. Okey Ustaz, bila bukan anak mak topoi, maknanya tak boleh bin kepada mak topoi. Betul Ustaz? Ya betul. Boleh dah mak topoi bersalam dengan budak tu Ustaz? Batal dah air semayang kalau budak tu perempuan bila dia dah besar. Batal dah air semayang. Sebab siapa tak batal? Sebab mak topoi dah berkahwin dengan mak dia. Bila mak topoi berkahwin dengan mak dia, maka budak tadi menjadi anak tiri mak topoi. Tak batal air semayang dan tak boleh kahwin. Boleh faham? Tetapi mak topoi tak boleh jadi wali pada budak itu. Sebab tak cukup bulan yang ditetapkan. Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan?
Tak ada soalan, saya ada soalan. Tak ada soalan, saya ada soalan. Tak ada soalan tu maknanya faham tak? 10,000 faham yang saya cakap ni. Kalau saya tanya boleh jawab? Baik. Okey Ustaz. Soalan saya. Mak Topoi kahwin dengan Siti Boksiang. Masa itu Siti Boksiang mengandung 6 bulan. Ya. Tapi Mak Topoi ni kesian pada Siti Boksiang. Mak Topoi kahwin juga jadi pak sanggup. Kebetulan Siti Boksiang tu cantik. Rugi tak ambil, peri pula. Ustaz kata tadi, disebabkan kurang daripada 4 bulan, kurang daripada 6 bulan, dapat baby. Baby tadi tak boleh bin kepada Mak Topoi. Sebab bukan anak Mak Topoi. Dan Ustaz kata tadi, tak batal air semayang dengan Mak Topoi. Sebab Mak Topoi ini suami pada mak budak itu. Soalan saya Ustaz, Mak Topoi itu adik laki-laki saya Ustaz. Saya abang, Mak Topoi itu adik saya. Soalan saya ni abang Mak Topoi. Dengan budak yang baru beranak tu, kalau dia perempuan dia besar, batal ke air semayang saya dengan dia Ustaz? Tadi kata tak ada soalan. Tak sangka pula soalan macam tu Ustaz. Kena sangka lah. Saya soal balik. Kau kan faham betul-betul. Mak Topoi pak sanggup kahwin dengan Siti Boksiang yang mengandung 6 bulan. Bila Siti Boksiang beranak, anak tu tak boleh bin Mak Topoi. Tetapi dengan Mak Topoi tak batal air semayang. Sebab isteri dia mak budak tu. Jatuh macam anak tiri. Mak Topoi boleh tengok aurat rambut dia semua, tak ada masalah. Anak tiri. Soalannya, abang Mak Topoi dengan budak itu batal atau tidak batal air semayang? Jawapannya, wallahu a'lam. Masa sudah tamat. Saya nak balik Ipoh dah. Saya keluar daripada Ipoh hari Khamis. Khamis saya ceramah di Beserah bersama dengan Ustaz Nasaruddin Hasan Pampawi di Beserah. Jumaat, Sabtu, 3 hari. 3 hari dah saya keluar berbusafir. Masa dah tamat. Bila nak jawapan ni? Wallahu a'lam. Tuan-tuan tanyalah jawapan ini pada orang yang memberhentikan kuliah saya. Yang duk boikot, yang mengarahkan orang boikot. Yang duk telefon jatan-jatan kuasa masjid suruh buang Ustaz Kazim. Yang duk bertekak dengan orang menganjurkan kuliah Ustaz Kazim, suruh buang. Tuan-tuan jumpa dia, tanya hukum dia dekat dia. Hang ni pun hang tak boleh jawab. Hang berhentikan kuliah Ustaz. Apa nak jadi hang? Jadi tuan-tuan, jawapannya insya-Allah. Ada rezeki, ada kelapangan, saya akan mengajar balik kepada tuan-tuan. Bila masanya ketikanya hanya Allah menentukan. Ada jemputan, saya datang. Tak ada jemputan, tuan-tuan belilah CD-CD yang terdapat di pasaran. Pastikan yang original. Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak. Dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan
cetak rompak dan MP3 berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah, yang menanggung anak-anak yatim, fakir miskin dan warga-warga mat yang berjumlah lebih kurang 200 orang. Jadi kalau tuan-tuan beli yang original, tuan-tuan dah menyumbang untuk sekolah. Tapi kalau tuan-tuan menjadi pembeli, penjual dan pengedar yang lokal, yang cetak rompak, tuan-tuan meranakkan harapan anak-anak yang belajar di sekolah saya dan sumber keuangan bagi makcik-makcik, warga mat dan miskin di sekolah saya. Yang kedua, saya pesan pada tuan-tuan supaya jaga kebersihan masjid. Ya, yang mana guna sejadah, yang mana rajin untuk gulung sejadah, gulung-gulung tinggal. Kalau boleh susun elok-elok, kaum perempuan telekung cuci dah elok-elok, kaum bapa jaga kebersihan elok-elok. Masjid ni adalah rumah Allah. Kalau rumah Allah pun kita tak jaga, macam mana Allah nak jaga kita? Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak nazir masjid khususnya dan jawatan kuasa masjid Ar-Ridwan Amnya dan seluruh jawatan kuasa dan seluruh jemaah-jemaah masjid, jemaah pengajian, muslimat, muslimin, khususnya kepada Ustaz Zuhair yang menguruskan kuliah saya di Kita Hulu Kelang, dan sahabat saya Tuan Haji Akmal Hisham yang mula-mula membawa saya berceramah di Kuala Lumpur sekitar tahun 1999. Yang lebih daripada 11 tahun saya mengajar di bahagian Kemensak ini. Jadi semuanya jasa-jasa mereka ini tidak dapat saya balas. Mudah-mudahan Allah sahajalah yang membalas pengorbanan, kesusahan semua yang menguruskan ceramah saya ini. Jadi kita minta kepada pihak-pihak yang diberikan oleh Allah Ta'ala kuasa mentadbir dan uruskan masjid dan surau, yang merasa kuat dengan sedikit kuasa politik mereka, janganlah gunakan kuasa politik untuk menyekat agama dan perjalanan kuliah-kuliah agama dan ustaz-ustaz serta orang yang nak belajar agama. Ingat, apa yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.